Selamat datang. Okay, so ini adalah kali pertama saya nak buat sharing kepada Avalian semua. So nama saya Wan Nur Fahana, tapi boleh panggil Fana je, okay, short je Fahana. Okay, so berkaitan dengan malam ini, sebenarnya saya nak buat sharing tentang potensi komplikasi semasa kita berpuasa. Okay, sebenarnya malam ni dah malam yang ke-25 kan, 25 Ramadan. So malam yang ganjil di mana kita mungkin ada potensi untuk bertemu dengan malam Al-Qadar kan, betul tak? Malam 25. Okay, so mungkin malam ni malam Al-Qadar kan, so ni adalah majlis ilmu, mungkin kita akan dapat pahala lah di sini, okay? So tanpa melengahkan masa, saya nak start sharing. Okay, kejap Nampak tak skrin? Nampak? Nampak Okay. 咁我咪打個電話去叫佢哋鏟起你個早份，屙晒。 Nampak satu slide ni semua? Nampak? Okay, so bismillahirrahmanirrahim. So ini adalah pertama kalinya saya bagi produk talk. So ini adalah tajuknya, potensi komplikasi semasa berpuasa. Okay, so ini adalah konten-konten yang saya akan buat sharing pada malam ini. Okay, first, kenapa Islam suruh kita berpuasa? And mesti ada sebab kan kenapa, dan apa kebaikan berpuasa dari sudut kesihatan. Okay. Dan ketiga, apa komplikasi kesihatan yang mungkin dihadapi ketika kita berpuasa. Okay. Biasanya kalau Islam dah mensyariatkan kita untuk kita berpuasa kan, tapi jika kita tidak patuhi kepada certain requirement kita, mungkin kita akan dapat komplikasi. Okay, dan yang seterusnya, dan bagaimana untuk mengelakkan komplikasi itu berlaku. Okay, so first point ialah kenapa kita wajib berpuasa? Sebab dia adalah salah satu daripada rukun Islam, betul kan? Dia adalah rukun Islam kita yang ketiga. Okay, betul tak? Kalau setuju tulis 1, okay? Okay, so yang kedua adalah untuk menghayati kehidupan mereka yang kurang bernasib baik. Okay, sebab kan masa berpuasa ni lah kita boleh rasa orang lain yang di luar sana susah kan, tak cukup makan, tak cukup minum, bahkan tak ada tempat tinggal yang selesa. So dengan berpuasa ni lah kita boleh memupuk diri kita untuk berasa lebih bersyukur, dan juga kita tak lokek lah untuk menolong orang yang serba kekurangan kan. Perasan kan bila bulan Ramadan je kita lagi banyak bersedekah kan, betul tak? Okay. Yang seterusnya, kenapa kita wajib berpuasa? Supaya kita mudah mengawal kehendak diri dan nafsu. Okay, bukan setakat kita mengawal kehendak dari segi makan dan minum, tapi juga mengawal kita dari melakukan segala perkara kejahatan, kemungkaran. So dari situlah ia adalah bulan pembersihan jiwa bagi umat Islam. Okay, so pasti ada sebab mengapa Islam suruh kita berpuasa hanya pada bulan Ramadan. Okay, so pasti ada kebaikan dari sudut kesihatan. Okay, yang pertama adalah dengan berpuasa kita boleh mengurangkan berat badan. Okay, ini adalah efek yang paling ketara apabila kita berpuasa. Okay, kita puasa bukan kejap-kejap kan, tapi sebulan kita berpuasa. Okay, so memang boleh nampak penurunan berat badan. Okay, saya rasa semua mesti suka kan turun berat badan ni. Okay, lagi-lagi perempuan. Okay, yang kedua, dapat menstabilkan gula dalam darah. Ini untuk orang yang sihat dan juga orang yang ada kencing manis pun dapat juga efek kebaikan ni. Okay, dan seterusnya dapat meningkatkan kepekaan insulin. Okay, disebabkan kita berpuasa,
kita kan kurang makan kan, dan juga kita kurang ambil minuman yang manis-manis. So ia memberikan masa kepada badan kita untuk kita dapat stabilkan balik gula. Okey, supaya sebab kadang-kadang kalau hari biasa kita kan makan kadang-kadang non-stop. Kejap-kejap tambah makan, kejap-kejap minum air manis. So bila bulan puasa ni kita beri masa pada badan kita untuk stabilkan balik gula dalam darah. So itu adalah one of the benefit dari segi kesihatan lah. Okay. Yang ketiga, dapat mengurangkan tahap kolesterol LDL, okay, dan meningkatkan kolesterol HDL. Okay, kolesterol LDL ni sebenarnya kolesterol yang jahat, dan kolesterol HDL ni adalah kolesterol yang baik. So dari masa bulan puasa ni lah kita dapat kurangkan kolesterol yang jahat ni. Dengan cara yang bagaimana? Disebabkan oleh pemakanan kita juga. Pemakanan kita, sebab kita kurang dah ambil makanan yang berlemak dan bergoreng ni, betul tak? Sebab biasa kalau hari biasa, pagi, tengah hari, malam, kita mesti ada makanan yang bergoreng. Kalau boleh memang pagi, petang, malam bergoreng je. Tapi kalau bulan puasa, kita makan mungkin sahur mungkin ambil kurma je, and then kurma dia tak ada kolesterol. Okay, and then malam kita akan ambil makanan yang biasa kita ambil kan. Itu dah nampak perbezaan dari segi intake kolesterol kita. So memang dapat mengurangkan tahap kolesterol jahat lah pada bulan puasa. Okay. Yang keempat, dapat mengurangkan tekanan darah tinggi. Okay. Ini pun sama juga. Bila kita bulan puasa, kita dapat turunkan berat badan, ia secara tak langsung ia boleh turunkan juga tekanan darah tinggi kita. Okay. Ini adalah info ekstra yang saya nak kongsikan kepada Avelin. Okay, mungkin ada yang dah pernah dengar ataupun mungkin baru first time dengar. Jika kita berjaya kurangkan 1 kilogram berat badan kita, secara tak langsung kita boleh turunkan 1 mmHg bacaan darah, tekanan darah kita. Means that kalau orang yang contohlah orang tu mengalami masalah berat badan kan, dan dia ada hypertension, kita suruh dia turunkan berat badan dulu untuk dia dapatkan bacaan normal darah tinggi dia. Okay, faham Okay. Okay, so next is memberi rehat kepada sistem penghadaman. Okay, memberi rehat kepada sistem penghadaman. Okay, ialah bulan puasa kan. Dia adalah satu-satunya bulan di mana kita memberi ruang kepada usus kita untuk berfungsi dengan lebih baik. Okay. Dan yang keenam, kita mampu mengawal stres kita. Okay, biasalah bulan Ramadan ramai yang lebih menjaga tutur kata ataupun dia punya stress level dia. So mungkin bulan Ramadan ni lah ramai yang menjadi lebih pemaaf, lebih pemurah, lebih positif. So dari situ memang dapat mengawal stres seseorang. Okay. Okay, next. Okay, jika dengan berpuasa, jika dengan kita berpuasa, ia boleh memberi manfaat kan, betul tak? Dari segi kesihatan. Tapi kalaulah seseorang itu dia tak ikut diet yang seimbang, so apa akan jadi? Diet yang seimbang yang saya maksudkan adalah dia mengambil sayur-sayuran dan buah-buahan yang cukup. Okay, di samping dengan karbohidrat, protein dan juga lemak dia, fat yang healthy, dan dia juga dapatkan dari sumber bijirin dan juga kekacang ataupun produk tenusu, ia sudah cukup. Tapi macam mana kalau dia tak ambil semua tu? Dia kurang ambil ataupun tak ambil langsung. So memang akan ada komplikasi kesihatan yang akan berlaku, okay, ketika berpuasa. So yang pertama adalah dehidrasi. Okay, dehidrasi ni adalah komplikasi yang memang sangat common di dalam Malaysia. Okay, even saya sebagai nutritionist pun pernah rasa dehidrasi ni.
Okay, disebabkan bukan bulan puasa sajalah, kadang-kadang kita terlalu busy bekerja, kita lupa nak minum kan. Lepas tu kita lupa nak makan juga sebabkan terlalu busy, sampai satu masa tu mungkin badan kita menunjukkan simptom yang ketara. Okay, dan kita akan sakit. So dari situ kita dah boleh tahu, oh sebenarnya kita memang tak cukup air. Okay. Okay, and then next is gula dalam darah rendah. Okay, gula dalam darah rendah disebabkan kita memang berpuasa. So memang tak akan ada sumber karbohidrat yang akhirnya bertukar jadi gula kan. So memang tak ada. That's why ia adalah komplikasi yang normal untuk orang yang berpuasa. Okay. And then next, sakit kepala. Sakit kepala ni disebabkan biasanya inilah ketika berpuasa disebab kita tak makan and then angin pun terlalu banyak dalam badan kan. Kita masuk angin, perut masuk angin. So that's why dapat sakit kepala. Okay, and then kita pun walaupun berpuasa kita masih melakukan kerja-kerja harian. Kita masih pergi keluar melakukan aktiviti fizikal. Disebabkan itulah kita dah boleh dapat sakit kepala sebab kita dah tak ada sumber tenaga dari makan. Okay, and then next is nutrisi tidak cukup. Okay, so ini pun adalah perkara yang biasa terjadi waktu bulan puasa disebabkan kurangnya kuantiti pemakanan kita. Okay, kita hanya makan pada waktu sahur, itu pun kalau sahur, kalau bangun. Okay, and then kita makan waktu berbuka dan moreh. So memang boleh nampak pemakanan kita makin kurang. That's why ada komplikasi kesihatan tu, nutrisi tak cukup. And then yang last ialah sembelit. Sembelit ni biasanya terjadi disebabkan air yang tidak cukup. Okay, kita kurang minum air dan juga pengambilan serat yang kurang. Okay. Okay, so yang pertama adalah dehidrasi. Okay, dehidrasi ni apa maksud dia yang paling senang okay, kita kurang minum air tapi lagi banyak air yang keluar. Mungkin dari segi peluh ataupun air kencing. Okay, so kat sini dia menerangkan keadaan badan yang kehilangan lebih banyak air daripada yang masuk. Okay, sehingga terganggunya keseimbangan metabolik. Akibatnya tubuh tak dapat berfungsi secara normal. Okay, dehidrasi ni dia sebenarnya boleh jadi bahaya juga sebab dia boleh kacau kita punya metabolic system. Kita punya badan kan ada garam-garam tertentu. So bila air berkurang, garam tu akan melebihi daripada level dia, memang akan mengganggu kita punya tubuh badan. So kita boleh jadi sakit lah. Okay, so nak tahu tak berapa normal requirement untuk air dalam badan kita? So biasanya adalah yang sihat lebih daripada 60%. Okay, 60% daripada total berat badan. Ini adalah normal. Okay, boleh tengok gambar ni. Okay, biasanya lelaki yang sihat adalah 60%. Yang perempuan 55%, yang kanak-kanak 65% dan infant 75%. Okay, yang ini macam mana nak tahu kan? Okay, kalau anda pernah jumpa penimbang berat yang ada spesifik function, okay, yang boleh bila anda timbang bukan sahaja berat badan yang keluar tapi dia ada tunjuk total body water, dia ada tunjuk lagi muscle mass, fat level, itu semua dia boleh tunjuk. Okay. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah jenis-jenis dehidrasi. Ada 3 jenis. Okay, yang pertama adalah ringan. Okay, dan sederhana dan serius. So yang ringan ni sebenarnya kita dah boleh nampak simptom melalui haus sebab bila kita kurang minum kita akan rasa haus. Itu adalah signal yang otak dah bagi untuk badan kita. Okay, tolonglah minum kalau haus tolonglah minum. Okay, jangan tunggu haus. Okay, dan bila kita pun dah perasan bibir dan mulut jadi kering. Okay, bila dah rasa menggelupas tu, okay, memanglah nampak kita punya badan tak cukup air.
Dan seterusnya ada dapat ulcer, okay, mulut kering. Bukan setakat bila tergigit je tu kan, ada luka je jadi ulcer. Tapi kalau kita kurang minum pun dia boleh jadi ulcer. Okay. Yang kedua, sederhana. Mulut dan lapisan bahagian dalam menjadi amat kering. Dan mata pun akan jadi lebih cengkung lah. Mata tu akan jadi macam gelap. And then dia ke dalam sikit. Memang nampak muka tu tak sihat. Itu nampak lah. Okay, yang seterusnya adalah serius. Okay, simptom dia sama je macam dehydration yang sederhana, tapi dia lebih teruk lah sebab denyutan nadi dia lemah dan juga dia punya pernafasan laju. Okay. Okay, ini adalah simptom-simptom dehidrasi. Okay, first adalah merasa haus dan pening, lesu dan pucat, mulut dan kulit kering, kelelahan, pengeluaran air kencing kurang. Yang keenam adalah urin berwarna lebih gelap, pekat dan serta berbau lebih kuat. Okay, so kejap, yang ni last, bila kita dehydrate paling teruk adalah pingsan. Okay, so yang ni antara simptom-simptom dehidrasi ni, ada tak yang anda dah alami hari ni ke, sebelum-sebelum ni ke? Ada tak? Okay. Ada tak? Kalau ada, tulis poin yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang mana satu yang anda rasa? Saya nak tengok. Yang mana yang paling ramai alami? Macam saya pilih nombor 1 dan 5. 1 dan 5. Okay. Boleh je tulis kat ruangan chat tu, saya nak tengok dulu. 1 dan 2. Okay, kan kita akan jadi lebih lesu dan pucat kan. Okay, so banyaklah yang tulis 1. Pening kan, pening yang paling ketara. 1 dan 5. Okay, kita sama. Okay. Alright, so next. Okay, warna urine menunjukkan tahap dehidrasi anda. Okay, so ini adalah gambarnya. Okay, mungkin ada yang dah pernah nampak benda ni memang umum untuk orang boleh tahulah. So kalau lagi jernih maksudnya lagi bagus. Tapi kalau lagi pekat tak bagus. So yang mana satu warna air kencing anda pada hari ini? Adakah anda rasa badan anda cukup terima air? So anda boleh nilai sendiri apa warna air kencing anda pada hari ini. Okay. Okay, seterusnya adalah next komplikasi adalah gula dalam darah menjadi rendah. Okay, ini adalah sama seperti dehidrasi. Okay, biasa orang yang berpuasa dia tak ambil sebarang makanan dan minuman. Jadi paras gula di dalam darah biasanya akan jadi lebih rendah daripada biasa. Okay, tapi biasanya untuk orang yang sihat macam kita, dia tak merisaukan bila dia terjadinya gula dalam darah ni jadi rendah. Tapi ia akan merisaukan apabila seseorang itu mempunyai masalah kencing manis. Lagi-lagi dia cucuk insulin. Itu adalah bahaya. Okay? Sebab tu kalau orang yang ada kencing manis ni, dia kena mendapatkan nasihat daripada doktor dulu sebelum dia berpuasa. So that dia tahu step-step yang sepatutnya untuk dia follow. Okay? So simptom gula dalam darah rendah, yang pertama adalah pening kepala. Okay, itu yang terjadi pada Daniel, terjadi kepada Zeti tadi yang cakap pening kepala kan. Sama juga saya pun pening kepala. Sebab kita tak makan sebab kita tengah hypo masa tu. Dan yang kedua, rasa lapar yang teramat. Dan yang ketiga, kekeliruan. Kita keliru pula masa tu kan. Yang keempat, kita berpeluh-peluh. Lepas tu kita cepat rasa sejuk kan. Kadang-kadang sebab kita tak ada makan kan, kita lebih rasa sejuk badan kita. Dan yang kelima, menggeletar. Dan yang keenam, penglihatan menjadi kabur. Ni mungkin dah nak macam pengsan penglihatan kabur. Okay, sama juga macam saya cakap tadi, siapa yang tak ada penyakit kronik, benda ini adalah tidak merisaukan. Cuma dia adalah efek dari badan ketika kita berpuasa. Okay.
So next adalah sakit kepala. Okay, sakit kepala. Okay, ni biasa ramai lah mungkin boleh katakan majoriti antara kita kat sini mengalami sakit kepala masa kita tengah berpuasa. Okay, tapi dia bukanlah satu penyakit, tapi dia adalah gejala yang kerap berlaku ketika kita berpuasa. Okay. Okay, sakit kepala ni dia disebabkan angin lah biasanya, dan kita melakukan aktiviti di luar, and then kurang minum air juga. Okay, dan biasanya orang yang tak sahur, okay, dia berpuasa tapi dia tak bangun sahur pun lebih cenderung untuk dapat sakit kepala. Siapa kat sini jenis yang tak suka sahur? Anda sakit kepala tak hari-hari? Cuba mengaku sekian, cuba jawab satu ke. Okay, mana ruangan chat saya nak tengok jap. Ada tak yang pening kepala? Cuba letak satu kat situ, saya nak tengok. Okay. Okay, yang seterusnya. Sekarang ni pun rasa nak muntah dan sakit kepala, badan sekejap panas dan sejuk. Itu adalah simptom lah tu. Minum air banyak tak? Zahara Mohta. Okay. Okay, kalau rasa nak tak ada nak tanya soalan ke, boleh je tanya terus Okay, next is sembelit. Okay, sembelit ni dia bersifat sementara, dia bukan penyakit. Tapi macam mana kita boleh dapat sembelit tu kan? Disebabkan kita kurang minum air tadi, disebabkan kita pun makan kurang, lagi-lagi kita tak ambil sayur dan buah. Okay, mungkin disebabkan ubat-ubatan yang kita ambil, dan juga kita kurang melakukan aktiviti fizikal. Itu menyebabkan sembelit lah. Okay, so macam mana nak tahu nak merawat sembelit ni? Sebenarnya kita hanya kena ambil air dan juga serat kita kena cukup. Okay, so berapa banyak cukup tu? So Persatuan Pemakanan Amerika dah mengesyorkan sekurang-kurangnya 20 hingga 35 gram sayur dan buah. Tapi kalau anda nak senang faham, anda pernah dengar tak yang pinggan kita tu suku-suku separuh? Dan dengar tak? Cuba jawab, ada pernah dengar tak suku-suku separuh tu? Yang separuh tu adalah apa? Separuh tu adalah Pernah. Pernah kan? Dia adalah serat. Okay, serat tu buah dan juga sayur. Okay. Okay, so macam mana nak elakkan ia daripada terjadi? Okay, mestilah dengan minum air. Okay, ini hari tu Daniel dah cerita dah kan 8 gelas air sehari. Masa bulan puasa kita boleh divide terus. Okay, macam 1 gelas selepas bangun sahur, satu lagi selepas sahur, and then 1 gelas selepas azan maghrib, 1 gelas lagi selepas solat maghrib, 1 gelas lagi selepas makan dan selepas solat isyak. Then after that boleh 1 gelas lagi selepas solat tarawih dan sebelum tidur. So dah cukup 8 gelas. Okay, tapi anda ikut tak yang ni? Anda ikut tak saranan KKM ni? Okay, kalau saya lah, kadang-kadang kita terlupa, betul tak? So kita just sediakan 1 botol yang memang ngam-ngam 2 liter. Kita make sure air tu habis sebelum kita tidur. Itu adalah salah satu untuk kita tak lupa untuk habiskan air 2 liter dalam sehari. Itu adalah teknik yang saya buat lah untuk saya pastikan badan saya cukup air. Okay. And then ada satu extra info, jikalau anda nak tahu, sebenarnya ada satu kiraan formula untuk anda tahu berapa badan anda yang perlukan cecair. Dia ada formula dia. Let's say lah berat saya katakanlah berat saya 50 kg, saya kali dengan 30. So saya dapat 1500 ml air bersamaan dengan 1.5 liter air. So saya punya badan hanya perlukan 1.5 liter. Okay, katakanlah berat badan anda berapa? 60. So 60 kali dengan 30. Okay, so dapatlah
dalam 1.8 liter air. Tapi kenapa KKM sarankan 2 liter? Sebab ia senang untuk beritahu umum, pada orang umum lah. Okay. So itu tipsnya. Next is, okay, yang air tadi hanya membantu untuk mengelakkan dehidrasi. So macam mana nak elakkan sembelit pula dan nutrisi yang tak cukup masa bulan puasa? So kita tambahkan dengan Avail Chlorophyll. Okay, kenapa Avail Chlorophyll kan? Apa keistimewaan dia? Okay, keistimewaan dia adalah pada dia punya ingredient dia. So saya nak explain tentang ingredient dia juga. Okay, yang pertama adalah chlorophyll mulberry. Okay, chlorophyll ni dia berasaskan tumbuh-tumbuhan. Okay, dia adalah macam step dia untuk dapatkan makanan dari sinaran matahari. Betul tak? Okay, so bila dia buatkan chlorophyll tu sebenarnya dah mengandungi kadar oksigen yang tinggi. So bila kita minum, kita dapat juga manfaat chlorophyll tu. Maksudnya di sini kita dapat juga meningkatkan oksigen level dalam badan kita. So that's why bila kita minum Avail Chlorophyll ni, kita punya badan tak mudah rasa penat, tak cepat mengantuk, okay? Bertenaga je, dia tak lesu. That's why dia macam tu. Okay, selepas tu chlorophyll ni juga dia memberi manfaat kepada kita dari segi dia membina sel darah merah juga. So dia membantu untuk menaikkan hemoglobin level dalam badan kita. Terutamanya untuk orang yang tengah pregnant kan, biasanya ada masalah kurang darah merah, anemia. That's why kita boleh suggest Avail Chlorophyll ni dengan mereka. Okay. Okay, dan kenapa mulberry tu ada kat situ? Disebabkan kenapa Avail memilih chlorophyll mulberry? Disebabkan ingredient mulberry tu sendiri dia mempunyai antioksidan yang sangat tinggi berbanding dengan berry yang lain. So sebab itulah mulberry ini kita gunakan dalam Avail Chlorophyll ni. Okay. Dan next adalah daun pudina. Okay, daun pudina ni semua dah tahu dah, dia memberi efek kesegaran kepada kita. Okay, dia memberi rasa sejuk, segar pada mulut, pada badan. Okay, sebab tu orang yang ada masalah bau mulut juga, kita boleh suggest yang ni. Okay, minumlah chlorophyll ni. Dia boleh meyakinkan kita balik untuk bercakap. Okay, sebab dah tak ada bau mulut kan? Okay, yang ketiga adalah stevia. Yang stevia ni dia sebenarnya macam pemanis, okay, tapi dia pemanis yang semula jadi. So dia tidak membahayakan, okay, disebabkan dia tidak mempunyai kalori dan dia juga tidak efek kepada bacaan gula untuk orang yang ada kencing manis especially. So that's why untuk orang yang ada kencing manis kita masih boleh suggest ambil Avail Chlorophyll ni, okay. Dan seterusnya isomaltitol juga. Sama, function dia lebih kurang sama macam stevia juga. Dia adalah pemanis semula jadi. Cuma dia punya benefit dia boleh melancarkan kita punya sistem pembuangan juga. Itu dia punya benefit jugalah dari isomaltitol. Okay. Seterusnya, okay, Avail Chlorophyll ni dia bersifat detox lah untuk badan kita, dan satu kotak ni dia ada 30 sachet. So satu sachet tu dia ada satu paket tu dia ada 1.6 kg sayuran hijau. Banyak kan? Macam tadi saya cakap saranan hanya 20 hingga 35 gram tapi dia bagi 1.6 kg yang banyak tu. So untuk orang yang tak makan sayur tu, tak makan buah, rasanya minum ni cukup dah. Kan? Betul tak? Okay, so next adalah fungsi. Okay, kita tahu dah ingredient dia, apa dia punya peranan dia. So fungsi dia mestilah disebabkan tadi yang chlorophyll mulberry tu dia kan high antioksidan, so dia boleh menguatkan imuniti badan kita. That's why kita tak mudah rasa tak mudah nak dekat dengan penyakit berjangkit macam sesama demam tu, dia sebab dia dah dapatkan imuniti tu dari chlorophyll mulberry tadi.
Okey. Dan yang kedua, dia bersifat detoksifikasi. Okey. Maksudnya di sini, okey, Avate Chlorophyll ni dia macam minuman kesihatan yang bersifat alkali tau. Okey, sebab dia dari tumbuh-tumbuhan. Apabila kita minum, kan badan kita kan berasid. So bila alkali di minuman alkali yang masuk dalam badan kita yang berasid, dia macam mengimbangi semula nilai pH dalam badan kita. Okey, dia pun bersifat macam mencuci darah jugalah kita boleh kata. Dia detox, dia buang segala toksin yang ada dalam badan. Okey. Dan yang ketiga, Avate Chlorophyll juga membekalkan tenaga kepada kita. Okey, sebabkan dia tinggi oksigen juga kan yang tadi, disebabkan klorofil tadi. Okey. Dan seterusnya membantu menaikkan kadar hemoglobin dalam darah. Yang ini yang saya dah terangkan tadi, disebabkan function klorofil tu. Okay, function klorofil, manfaat klorofil tu sendiri yang membina semula sel-sel darah merah. That's why kita memang suggest kepada orang yang mengandung untuk ambil minuman ini. Okay. Dan seterusnya mengurangkan rasa cepat penat. Ini sebabkan kadar oksigen dalam minuman ini yang tinggi kan. That's why dia boleh membuatkan kita bertenaga, okay, mengelakkan rasa mengantuk dan lesu. Okay. Seterusnya, so macam tadi saya dah terangkan ingredient dia dan juga function dan macam mana cara penggunaan Avate Chlorophyll ni. Okay, so pada yang baru yang tak pernah cuba Avate Chlorophyll ni, okay, anda boleh start cuba dengan mengambil satu paket satu hari. Okay, dibancur dalam 500 hingga 700 ml air. Okay, goncang dan minum dan ambil je pada bila-bila masa. Okay, macam saya buat, saya kan sediakan satu botol besar kan. So saya masukkan satu paket chlorophyll tu dan saya minum tu macam minum air kosong, minum sikit-sikit sampai sebelum tidur tu saya akan make sure saya habiskan satu botol tu. Itu cara saya, okay. So next, okay, siapa je yang boleh minum kan? Okay, so siapa yang boleh minum? Okay, orang yang memang tak makan sayur dan buah. Okay, sebab memang orang yang macam ni, yang tak suka makan sayur, okay, dan buah, dia memang tak dapat fiber yang cukup, dia tak dapat serat yang cukup, melainkan dari nasi. Okay, tapi nasi tu pun serat dia sebenarnya dah sikit dah disebabkan nasi tu dah diproses. Okay. Dan seterusnya orang yang mempunyai masalah tekanan darah tinggi. Okay, ini kita suggest untuk orang yang ada high blood pressure juga. Dan seterusnya orang yang ada masalah jerawat yang teruk. Okay, bukan setakat jerawat lah, yang ada masalah kegatalan kulit ke. Avate Chlorophyll ni mampu merawat, bantu merawat juga sebab dia bukan sekadar antioksigen tapi dia tinggi juga dengan vitamin C. Okay, semua tahu kan vitamin C tu memang sesuai sangat untuk merawat kulit kan. Okay. Dan seterusnya individu yang sedang berpuasa. Okay, macam sekarang ni lah kita tengah berpuasa. So kita sesuai ambil Avate Chlorophyll ni disebabkan biasanya orang tengah berpuasa ni kan dia banyak angin kan. So Avate Chlorophyll ni dia boleh juga buang angin tu. Orang yang selalu sakit kepala pun boleh. Dan orang yang mempunyai bacaan hemoglobin rendah. Okay. Ni untuk orang yang pregnant lah. Biasa pregnant ada masalah ini. Okay. Okay, so ni adalah testimoni yang dapat dari customer-customer kita. So biasanya customer yang ada masalah angin dalam badan, mereka sendiri mengakui bahawa Avate Chlorophyll ni dapat membantu menangani masalah mereka. Okay. Dan seterusnya yang ada masalah tekanan darah rendah pun, okay, yang selalu pening kepala. Sama macam saya kan, saya selalu pening kepala juga, saya ambil chlorophyll. So dapat membantu untuk menghilangkan terus pening kepala tu. Okay. Dan seterusnya penyakit anemia. Penyakit anemia ni adalah penyakit yang kurang darah merah tadi kan. Itu boleh juga untuk membantu untuk membina balik semula sel-sel darah merah. Dan seterusnya masalah keletihan, okay, yang kita tengah berpuasa ni kan, kita cepat je letih lesu, so kita boleh
ambil terus Avicrofil ni supaya kita dapat boost up balik kita punya tenaga. Okay. So, thank you. Tu sajalah kan. Laju. So, siapa ada soalan tu boleh tanyalah terus. Okay. Ada soalan tak? Sekejap saya baca chat sekejap Okay, serat buah dan sayur biasanya buat nanti asyik buang air kan. Yes, dia sebab function tu lah, function isomaltitol tu sebab dia boleh melancarkan sistem pembuangan kita juga. Okay. And then ada soalan ke? Masalah bau mulut, yes, sangat membantu. Okay, disebabkan ingredient pudina tu, daun pudina. Okay, boleh tak kalau kita bancuh 2 paket E-chlorophyll untuk 2 liter air? Seeloknya kita ambil 1 paket sehari. 1 paket sehari. Tapi kalau nak ambil 2, boleh tapi make sure boleh kot 2 liter. Boleh 2 liter. Sebab dia memang dalam sukatan dia lagi. Okay. Kanak-kanak boleh minum tak? Okey, kanak-kanak umur berapa tu? Sebab kanak-kanak dia tak perlukan dia punya serat tu terlalu tinggi kan dalam Avicrofil. So kanak-kanak dia boleh minum tapi make sure larutkan sikit. 3 tahun. Okey, larutkan sikit dia punya sukatan tu. Mungkin separuhkan paket sachet tu dan lebihkan air. Itulah dia untuk kanak-kanak punya sukatan. Okey. Ada soalan lagi tak? Sebelum kita pass ke MC. Okey. Okey, kalau ada soalan je boleh je terus tanya. Okey, sebelum saya pass ke Daniel. Okay, so malam ini itu saja untuk yang saya nak cover tentang komplikasi. And then minggu depan sebenarnya akan ada topik yang menarik juga. Okay, akan disampaikan oleh nutritionist Daniel berkaitan dengan anemia. And then untuk makluman anda jangan lupa juga untuk grab promosi yang kita ada sekarang untuk E-chlorophyll ni. Macam bulan lepas jugalah. Dia punya promotion dengan setiap pembelian PB atau PE, anda masih layak untuk membuatkan PWP Avicrofil 3 kotak hanya 100 sahaja. So jangan lupa dapatkan dengan kami, okay? And then dah tak ada soalan Okay. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Avalian semua yang sudi datang talk malam ni. Okay, memberi masa kepada saya, okay, sudi mendengar ilmu yang saya nak sampaikan. Okay, thank you so much.